Okey, selamat pagi dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada murid-murid Pak Pestari dan juga Pak Wawasan hari ini 29 Julai 2021 hari Khamis. Okey, hari Khamis. So matematik kita pada pagi ini ialah 7:30 pagi hingga 9 pagi 3 waktu straight 3 waktu berturut-turut. So ini adalah perjumpaan kali ketiga untuk minggu ini dan juga minggu inilah. You kena ingat perjumpaan kita adalah setiap hari Selasa, Rabu dan Khamis. Okey. Jadi saya hanya sempat untuk buat panggilan kepada beberapa pelajar lah. So kalau awak tidak mahu saya so sila hadir lah. Sebab ada apabila saya call kepada bapa, dia kata ada nampak anak dia ada buat kerja, tapi saya kata untuk mat saya tidak benar masuk ataupun tidak pernah hantar latihan. Rupanya mak bapak awak mungkin tidak tahu apa you orang buat lah. Tapi bukan you orang lah, sebab maksud saya yang tidak pernah hadir ataupun yang hadir tak hadir itu saya buat panggilan tapi belum semualah, sebahagian. Saya akan call lagi lah. Saya rasa itu tanggungjawab saya untuk memberitahu lah perkembangan terkini untuk kepada ibu bapa anda. Jadi saya percaya semua ibu bapa anda itu adalah sibuk untuk buat apa kerja kan. Jadi kalau boleh janganlah ganggu mereka, so hadirlah. Terutamanya kepada mereka yang ada beranti. Saya dapati apabila saya tengok Pak Pestari dengan Pak Wawas, guru tingkatan pagi punya, majority ada beranti sendiri. Maksudnya ada handphone ke apa sendiri ya. Jadi sepatutnya tidak ada mas. Contohnya 4 Pestari, 35 orang, 33 orang beranti sendiri, kecuali 2 orang itu saya lupa siapa, saya tak tahu siapa 2 orang lah yang tidak ada. 33 daripada 35, tetapi memang setiap hari ya, kalau kita tengok ada 7-8 orang tidak hadir. Kalau kita tolak 2 orang itu, maksudnya ada 5-6 orang itu dia memang tidak hadir sengaja. Okey, so kita lupakan So kita buat yang nombor 3 ini. Buat yang nombor 3. Buat huraian buat huraian. Okey, so kita tulis di sini A nombor 3. Okey A nombor 3 ini kita nak buat huraian, tarik ke kiri Ini soalan semalam Okey, so di sini ada 3 garis kita kena buat garis demi garis lah. Okey, so kita perlu ceritakan kalau graf ini graf laju lawan masa Kalau graf ini laju lawan masa, kita perlu huraikan 3 perkara. Apa 3 perkara itu? Apa 3 perkara itu? Yang 3 perkara itu ialah yang pertama kita kena ceritakan jarak. Berapa jarak yang telah dilalui dalam garis itu. Yang kedua masa. Dan yang ketiga ialah pecutan. Pecutan. Okey. Pecutan. Okey, jadi kita mula dengan garis pertama PQ. PQ garis PQ ini garis pertama kan. Okey, kita mula dengan garis ini. Boleh saya tahu yang baru masuk tadi adalah Nur Irfan kah? Nur Irfan Pak Wawasan? Betul Boleh jawab saya, Nur Irfan. Nur Irfan dia guna. Betul Okay, thank you. Takut lupa. Okey, jadi awak tulis ini kena tulis. Kalau anda punya kertas yang saya bagi photostat itu, kalau cukup ruangan awak boleh tulis. Kalau tak, awak guna kertas sendiri lepas tu tambah ke dalam. Okey, untuk garis PQ ini kita tahu dia punya pecutan sebab dalam bahagian 1 kita sudah cari kalau bahagian 1 ini kadar perubahan laju ini maksudnya pecutan ini 1. Pecutan sudah ada tapi jarak belum tahu lagi.
Kita tak ada jarak di sini. So kita kena cari jarak untuk garis yang pertama ini, PQ. So berapa jarak dia? Berapa jarak dia ini ya, yang pertama ini. Ini. Bagaimana nak cari jarak untuk ini? Kita cari luas. Okey, kita cari luas Okey, so jarak boleh tulis jarak PQ sama dengan luas ialah bentuk inilah. Kita boleh buat lakaran ini, lepas itu isikan nilai-nilai dia. Okey, isikan sebelah kiri 15, sebelah kanan 20 bawah 5. Awak kena cari jarak ini. Okey. Lepas itu dia adalah satu trapezium 11 tambah 20, dua sisi yang selari kita tambah. Lepas itu darab dengan 5. So berapa jarak yang telah dilalui daripada P pergi ke Q? Ini kita boleh buat kiraan. Salah seorang kira untuk saya Marilyn. 87.5. Ya, 87.5 betul. 87.5 ini dalam meter. Okey, bagus. 87.5. Okey, lepas itu kita sudah boleh mula buat huraian untuk garis lurus ini. Okey, so ini ialah satu board kan. Soalan ini tentang board Jadi board itu bergerak sejauh 87.5 meter dalam masa 5 saat dengan kelajuan dia meningkat. Kelajuan meningkat. Okey, kelajuan meningkat dan mengalami pecutan 1 meter. Yang kita sudah cari pecutan bahagian ini 1 meter per saat dalam bahagian nombor 1 itu. Itulah guna dia di sini. So ini adalah huraian untuk satu garis sahaja, iaitu PQ. Mula-mula kita cari dulu jarak dia, iaitu yang pertama ini trapezium. Lepas itu kita boleh buat huraian. Ingat kalau graf jarak masa kita hurai jarak, hurai masa, hurai laju. Tapi kalau graf laju lawan masa, tapi laju itu kita tukar kepada pecutan. Kita hanya perlu nyatakan laju itu naik turun sajalah, tapi yang kita nak nyatakan ialah pecutan. Becutan. Empat pestari pagi ini masih orang yang sama yang tidak hadir, tetapi kita tambah seorang. Kenapa Nur Shilawati tidak ada? Nur Mirza, Nur Kamisha, ini 3 orang tak ada. Yang lain masih orang yang sama. 4 wawasan ramai yang tidak hadir. Kenapa? Terlalu awal kah? Suzia tidak ada, Yanti, Vanessa, Michelle ada beritahu saya dia tidak dapat. Muhammad Asri kenapa tidak hadir? Yang lain nanti saya call lagi lah. IC pun tak ada. Okay. Alright. So itu hanya untuk garis PQ garis PQ sahaja. Belum habis banyak lagi. Ada 2 garis lagi Ada 2 garis lagi. So bagaimana kita buat garis QR yang garis mengufut ini?
Boleh saya bergerak ke seterusnya? Boleh ya? Siap saling kah? Eric, Sebastian sudah siap saling? Halo? Fiona sudah, Fiona? Oh, sudah Eric. Oh. Fiona. Oh, no Aliana sudah? Oke. Okay. No Aliana. Ya. Oke, tadi kita buat PQ sudah. Oke, ini sudah. Sekarang kita buat yaitu QR pula. Garis demi garis kita buat. Sebab dia kata hurai gerakan bot itu. Maksudnya keseluruhan lah gerakan dia. Okey, kalau kita tengok bahagian kedua ini, yang ini ya, bahagian kedua. Ini bahagian kedua. Ini bahagian kedua. Dia laju seragam kan? Tapi kita masih perlu cari jarak. Mesti carilah di sini ya, QR. Dia adalah 1/4. Okey, so panjang tapak dia 10 15 tolak 5. So 10 Kemudian tinggi dia itu ialah 20. 20. Jadi jarak dia senang lah, 10 darab 20/4 kan, 200 meter. 200 meter. 200 meter. Itu untuk jarak QR. Jarak QR. Okey. So sekarang kita sudah boleh buat huraian untuk QR. Bot itu bergerak sejauh, sama dengan tadi lah, bergerak sejauh untuk bahagian inilah 200 meter yang baru kita cari. Dalam masa berapa saat? Dalam masa 10 saat. Okey, 10 saat dengan dia bukan ada pecut kan? Tidak ada kan? Dengan apa? Dengan laju seragam. Ya, laju seragam. Berapa laju seragam dia? Berapa laju seragam dia di sini? Laju seragam dia 20. Okey, 20 meter per saat Laju seragam 20 meter per saat. Full stop. Itu huraian garis yang kedua. Memang banyak sikit lah. Memang banyak sikit. Ya, so itu huraian yang kedua. Bot itu bergerak sejauh 200 meter dalam masa 10 saat dengan laju seragam 20 meter per saat. Okey, jadi kepada murid-murid yang baru masuk kelas, kita sekarang sedang berada di muka surat 9, nota muka surat 9, bab 7, masih bab 7. Contoh 10, bahagian A. Sebenarnya kita sudah bincang jawapan semalam, hanya bahagian akhir itu, hurai itu belum. So kita buat di sini sekarang. So tadi sudah PQ kan? Ini PQ. Ya, PQ. And then sekarang ialah QR. QR. Okay, ini naikkan sikit lagi QR. So nanti kepada yang tidak sempat itu, yang sudah miss itu, nanti tanya jawapan dari rakan. Jennifer Sie sudah. Jennifer 跟得到吗？好了吗？好了。Okay. So ini bahagian QR. Satu lagi garis di sini. RS. Ini nanti dia turun maksudnya ngia pecut lah. Kita akan terangkan ngia pecut. Ngia pecut dia nilai negatif 4. Itu sudah kita belajar, kita sudah cari di bahagian nombor 2 semalam. Nombor 2 negatif 4. Tapi kita tak tahu berapa jarak dia. Kita nak kira jarak. Kita nak kira
jarak. So saya gunakan warna inilah hijau ni. Ini bahagian ketiga. Okey. Jadi sekarang kita masih lagi saya masih tulis okey, ini garis yang ketiga RS. Okey, RS. Okey, jadi RS ini mula-mula kita juga cari jarak lah. Jarak RS, garis RS dia adalah bentuk satu segi tiga. Okey, so panjang tapak dia 5 lah, 2 tolak 15. 5 lah. Tinggi 20. Okey, so cari jarak, maksudnya cari luas 1/2 darab panjang tapak 5 darab dengan tinggi 20. So jumlah dia 50 meter. 50 meter. Okey, 50 meter. Okey, 50 meter. Jadi huraian dia, bot itu masih bot bergerak sejauh 50 meter. Dalam masa sama dengan ayat sebelum inilah, dalam masa berapa saat 5 saat. 5 saat. Okey, dia sekarang sama dengan bahagian nombor 1 tadi iaitu PQ dengan kelajuan berapa? Ini ada kelajuan kelajuan dia menurun kan? Kelajuan tadi meningkat, sekarang menurun menurun dan mengalami ngiah berjutan. Ngiah berjutan 4 meter per saat sebelum dia berhenti. Naikkan lagi. Okey, sebelum berhenti. Fating masih tidak dapatkah? Tadi dia ada join. Sekejap Fating Nur Fazana. Okey. Tidak apa. Okey, ini dia bahagian yang ketiga. Bot itu bergerak sejauh 50 meter dalam masa 5 saat dengan kelajuan menurun. Memang dia turun. Ini turun. Okey, dan mengalami niat pecutan. Mungkin you akan tanya, bukankah kita cari ini negatif 4? Tapi kalau kita ada perkataan niat negatif, tidak perlu lagi. Tidak perlu. Niat sudah menunjukkan negatif sebelum dia berhentilah. Okey. So itu huraian memang panjang 3 huraian di sini. Okey, so sila tulis Sila tulis. Saya bagi awak 20 saat untuk lengkapkan. Saya kecilkan supaya lebih banyak awak boleh baca di sini Kecilkan skrin. Yang belum tadi inilah. Okey nombor nombor apa itu? Ini jadi nombor 1, nombor 2 you boleh tu nanti saya naikkan lagi Okey, kepada terutamanya mereka yang baru masuk tu. Okey.
Okay, so ini PQ sudah. So saya pergi ke QR dan RS untuk mereka yang belum siap salin tadi ya. Ini. Okay. Okay, dah. QR, okay, kemudian RS akhir sekali. Ini. Ini dia. So ingat setiap huraian untuk garis itu mesti ada jarak, ada masa, menyatakan kelajuan itu naik ke turun, kemudian pecutan dia berapa. Jadi kalau contohnya jarak tak tahu, carilah. Kalau pecutan tak tahu, carilah kecurunan dan sebagainya. Okey, ini dia. Okey ya. Jadi kena jelas, ini memang banyak. Tapi saya rasa masa exam dia hanya suruh kita buat huraian satu-satu garis sajalah, tidaklah sekali begitu banyaklah. Tapi ini untuk latihan saja kan. Dia boleh tanya dengan ini ya. Dulu silibus lama dia tidak ada huraian macam ini, tapi kali ini dia ada. Kita perlu tahu bagaimana nak buat huraian. Semua sudah, so saya pergi ke seterusnya. Okey. Okey, sekarang kita pergi ke B ya. B. Bahagian B ni. Okey. Semalam kita sudah cari nombor 1, kadar perubahan laju 2 saat pertama 3 meter per saat. Ini memang akan kita gunakan nanti ya, 3 meter per saat, itu pecutan garis pertama. Kemudian nombor 2 dia kata berapa lama laju seragam. Tengah-tengah inilah laju seragam 5 saat. Kemudian yang ketiga pun cari pecutan, iaitu kadar perubahan laju. Dan garis ketiga dia punya kadar perubahan laju semalam kita sudah cari -4. -4. Ini semua maklumat akan kita gunakan. Tapi di sini tidak ada jarak kan. Inilah kita kena cari ya. Dia macam A tadi ya. Kita cari 1 demi 1. Okey, sekarang saya besarkan skrin saya. Cukup besar? Besar lagi? Okey, ini. Ya. Alright, jadi yang pertama. Ini B ya. B nombor 4. Soalan nombor 4 buat huraian kan. Okey, so kita tengok garis PQ. Garis pertama PQ. Ini garis yang pertama. Kita hurai garis demi garis. Okey, dia ada pecut kan. Kita per saat, masa dia 2, tapi jarak tak tahu. Ini jarak dia. Jarak tidak tahu. Okey, so kita kena cari jarak lah. So jarak PQ ini adalah luas lah. Trapezium. Okey, so anda boleh isikan sebelah kiri 10, sebelah kanan 16. Ini garis yang selari nanti. Panjang tapak 2. So sekarang awak cari luas 1/2 ini trapezium 1/2 darab 10 tambah 16 darab 2. Okey, kira berapa Nur Hidayah? Nur Hidayah 26 cikgu. Ya, bagus. 26. Ini ialah 26 meter. Bagus, meter 26. Betul. So lepas cari jarak, saya rasa kita sudah boleh Okey. So soalan ini ialah menyatakan objek. Dia kata ini ialah pergerakan bagi suatu objek. So kita pakai objek itulah tadi ialah board. So board itu. So sekarang ialah objek itu. Okey, jadi objek itu bergerak sejauh 26 meter dalam masa 2 saat dengan kelajuan meningkat kan. Dia meningkat kelajuan dia meningkat, tapi tak tahu berapa laju lah, tapi kita tahu dia meningkat. Dan
mengalami pecutan. Mengalami pecutan 3 saat per saat. 3 meter per saat telah kita cari di sini yang nombor 1 ini. Kita ambil dan guna. Okey, sudah? Boleh ya? Kita tanya. Jerum, sudah Jerum? Sudah, cikgu. Okey, bagus. Okey. Alright. So kita sambung yang kedua. Ini laju seragam kan? Bagaimana buat huraian laju seragam? Garis dia QR sama dengan bahagian A tadilah. QR ini sama, kita cari jarak dulu. Jarak QR, bentuk dia segi 4. Okey. So panjang tapak dia 5, tinggi dia 16. 16. Okey, so saya naikkan sikit. Ya, 16 Okey, so sekarang kita cari luas dia ialah 5 darab 16. So berapa 5 darab 16? Siapa-siapa boleh bagi? Nur Hayati. Ya, 80. 80 meter. 80 meter. Okey. Boleh dengar ke semua? Syaleha, boleh dengar Syaleha? Nur Hidayah, boleh dengar suara saya? Boleh ya? Okey. Sebab dia kata komputer saya keluarkan satu notis kata saya punya line sangat connection sangat poor, dia kata sangat teruk dia kata. So saya takut nanti apa yang saya cakap you tak dengar. So kalau tak dengar tolong maklumkan mungkin you hantar message dalam handphone lah, Telegram ke WhatsApp ke, cikgu saya tak dengar. Macam itulah saya tahu mungkin masalah line saya. So saya boleh keluar dulu masuk semula. Ke belakang ini memang teruk line. Okey. Alright. 80 Okey, so kita sudah boleh buat huraian di sini. Saya naikkan atas Okey, bahagian yang kedua QR ini. Okey, so objek itu bergerak sejauh 80 meter dalam masa berapa saat? 5 saat. 5 saat dengan laju seragam. Berapa laju seragam dia? 16 meter per saat. Ini laju seragam. Laju seragam. Bahagian 2, ada satu lagi bahagian iaitu QR. QR. Ini tadi kita cari jarak bahagian ini. Kita boleh conteng macam ini, tahu boleh guna warna berlainan dan sebagainya. Supaya apabila kita tengok balik nanti awak boleh jelas. Okey. So habis bab ini kita akan buat ujian topikal. Kita sudah buat sampai bab 6 kan sebelum ini. Ya. So habis bab ini kita akan buat bab 7 lah. Bab 7. Tetapi saya dapati masih lagi ramai yang sebenarnya tidak hantar apa itu
ujian topikal. Jadi apabila you tidak hantar, saya tidak boleh beri markah dan saya tidak boleh buat pentaksiran dalam PPT ya. So nanti kalau dalam PPT itu kenapa maksudnya tidak ada nilai ya, maksudnya tidak ada nilai ialah kerana saya tidak dapat nilai. Terutamanya mereka yang tidak hadir, tidak pernah hadir. Saya tidak ada isi apa-apa. Maksudnya dia tidak hadir. Tak dapat isi ya, you tidak hadir macam mana saya beri markah kan? Orang yang hadir pun tak semesti boleh dapat markah. Lagilah orang yang tidak hadir. Jadi saya rasa setiap tindakan kita perlu ada kita perlu ambil risiko dia ataupun tanggungjawab sendirilah. Okey. Nanti suatu hari nanti tanya kenapa tidak ada penilaian PBD matematik, kenapa tak ada? Ataupun mungkin kenapa penilaian PBD saya matematik baru bagi tahap 2? Sebab dia tahap 1 hingga 6 kan? Kenapa tahap 1, tahap 2? Sebab awak selalu tidak hadir. Latihan tak hantar. Kemudian penilaian tinggi ya. Penguasaan itu tinggi. Bagilah 1, 2 kan? Kalau saya bagi awak 4, 5, tapi awak tidak ada kuah. Maksud saya otak tak ada ilmu itu. Saya bagi awak tahap 4, 5 pun tak guna. Sebab suatu hari nanti masa uji memang tak ada kan, tak dapat. You nak saya bagi awak tinggi boleh, tapi you tak, nanti apabila awak tempat lain di luar you tak dapat kan. Jadi biarlah kita berkuah. Kalau tak ada kuah susah. Apa you nak bagi orang kan? Okey, yang ketiga. Sekarang kita bagi garis RS ini. Saya guna inilah warna apa ini? Warna coklat, warna orange iaitu QR, bukan QR, RS garis itu RS. So cari jarak dululah, mula-mula cari jarak dulu. RS Okey, bentuk dia trapezium. Ini bentuk trapezium, kena hati-hati ya, trapezium ini. Yang tinggi sebelah kiri 16, yang tinggi sebelah kanan 4 sahaja. Ini garis lari ya. Dan yang bawah ini 10 tolak 7 yang luas 1/2 trapezium 1/2 trapezium. Okey, cari luas trapezium 1/2 darab 16 tambah 4 darab dengan 3. Okey, boleh seseorang jawab saya tengok siapa yang ada di sini ya. No Suzila. Ya, berapa No Suzila? Nur Susila dan juga satu Atika. Saya, berapa nilai ni? 30. Berapa? 30. Oh bagus, 30. Siapa yang jawab sekarang ini? Atika. Atika, so nanti bagi token lah. 30. 30 meter, ini 30 meter. Ya, terima kasih Atika. Tapi tak ingat muka sudah, terlalu lama tak jumpa. Tak ingat sudah muka. Okay, nama ingatlah Atika. Okay. Lepas kita ada jarak, sekarang kita sudah boleh buat huraian. Okay, sekali lagi, objek itu bergerak sejauh 30 meter. Ini untuk garis RS saja. Dalam masa 3 saat. Kan? Dengan, ini ada kelajuan dia. Dengan kelajuan dia menurun. Okay, dengan kelajuan menurun. Okay, kelajuan menurun. Okay, kelajuan menurun dan mengalami niat pecutan. Kalau sudah ada niat, tak perlu tulis negatif lagi ya. Niat pecutan berapa? 4. Kita sudah kira ini di bahagian nombor 3. 4
meter per saat sebelum berhenti. Ya, sebelum berhenti. Itu dia RS. Itu garis untuk RS punya huraian. So memang panjang, banyak di sini. So kertas lah. Lepas itu boleh guna kertas kajang. Boleh. Okay. Tapi saya memang suka kalau buat jarak ini saya buat lakaran bentuk dia. Saya keluarkan bentuk apa itu. Baru saya cari lebih senang. Tapi terpulanglah kalau you tak nak. Awak boleh cari jarak luas dia. Tambah lukis boleh. Tak ada masalah. Boleh. Boleh ikutkan Nazim. Nazim. Tak ada. Boleh ikut Gracie? Boleh jawab saya ke Gracie? Boleh, boleh. Gracie ya, hasil kerja semalam you belum send kepada saya. Gracie ya? Halo? Okey, nanti saya. Okey ya, kena hantar sekali dengan hari inilah. Nazim, saya tengok ada ke dia di dalam sekarang? Nazim, dia tak jawab. Ada. Saya itu tidak jawab saya. Hanya satu kemungkinan. Dia buka Google Meet, tapi dia tidak ada di depan Google Meet itu. Jadi apabila saya panggil nama pelajar itu tak jawab saya anggap dia tidak hadir. Dia tidak hadir sebab dia tidak ada di depan Google Meet. Dia tidak ada di depan handphone atau laptop dia. Dia pergi mana saya tak tahulah. Sebab dia tak jawab saya. Nazim ada Nazim? Nazim? 1 2 3. Ini tidak hadir ni ya. Saya pangkal baliklah. Ada. Kenapa tak mau jawab saya leh? Jawablah, tidak apa, jawab saja, jawab. Okey? Jangan ini dia main-main dengan saya ini. Nazim. Okey, sudah. Kalau saya keluarkan ini saya kecilkan sekejap. Ini. Metanova. Boleh lagi kah kecilkan? Okey, so mula daripada atas PQ, lepas itu QR, kemudian RS. So kedua-dua soalan ini punya huraian dia memang banyak. Dia kena hurai ikut garis demi garis. Hurai garis demi garis. Ya. Siapa itu lagi? Ivan Yen. 你有在吗 Ivan? 有。OK 好，谢谢。我會驚你孔明我啦OK so kita teruskan. Okey, ini huraian sudah. So kita tepikan. Sekarang kita pergi muka surat 10. Muka surat 10. Ini contoh 11. Sebenarnya kita hanya sampai muka surat 11 tidak banyak saya bagi ya. Sampai muka surat 11. Okey. Jadi minggu ini kita sudah habiskan 4. Okey ya. Nah, itu sahaja perlu awak tahu tentang graf laju masa. Mula-mula cari kecurunan, maksudnya cari pecutan. Lepas itu cari pecutan lepas itu kita buat luas, iaitu jarak. Cari jarak maksudnya cari luas di bawah graf. Dan akhir sekali kita buat huraian. Nah, itu sahaja untuk graf laju masa. So tidak itu kita sudah habiskan. Tapi kita akan buat latihan dulu. Jangan terlalu cepat kita beralih ke bab yang seterusnya. Nasib baik hari itu saya sudah bagi semua nota bab 7 hingga bab 10. Saya memang jangka sudahlah PTPR ini masih dalam tempoh masa yang agak panjang. Okey, so kepada pelajar yang masih belum ambil, sila ambil di Pondok Keselamatan Sekolah, Security Guard House. Ambil di sana. Okey, kalau ada apa-apa masalah, contohnya tidak boleh ambil ke, call saya. Cikgu, saya memang tak ada transport. You beri alamat rumah saya kepada alamat rumah awak kepada saya hantar ke rumah awak. Saya hantar ke rumah awak kepada pelajar yang tidak dapat.
yang belum dapat itu. Saya dapati ada pelajar yang belum ambil nota sebab apa yang dia hantar masih lagi dalam, dia tulis dalam kertas ataupun tulis dalam buku latihan. Kalau memang ada masalah untuk ambil, maklum kepada saya, cikgu, saya tak ada pengangkutan untuk ambil. Beri alamat rumah awak kepada saya hantar ke rumah awak. Boleh ya? Harap awak beri peluang untuk kita sama-sama mengatasi segala masalah yang dihadapi. Saya boleh hantar ke rumah sambil melawat ke mak bapak awak lah. Itu. Boleh ya? Okey. So kita pergi muka surah 10A ya. Okey, kita jawab bersama-sama. Okey. Naikkan sikit. Okey, kalau kita tengok graf ini laju lawan masa, laju dia meter per saat. Unit masa saat. Okey, unit sudah okey, jangan kacau lagi ya. So dia ada naik, kemudian ini, kemudian turun. Apa maksud naik? Naik maksudnya pecut. Yang ini mengufut, ini maksudnya laju seragam. Awak boleh tulis ini pecut. Okey, lepas ini laju seragam. Lah ini ngia pecut. Ngia pecut. Dia turun semakin perlahan sehingga dia berhenti di sinilah, kosong kan. Okey, jadi Raja menunjukkan graf laju masa bagi suatu zara. Dia pakai zara sekarang. Okey, nanti kita pun pakai zara lah. Kalau dia kata objek lah. Kalau dia kata van lah, kereta lah. Kalau dia pakai bot lah, itu objek dia. So zara. Dalam sains ada belajar zara kan. Zara maksudnya sesuatu yang sangat-sangat kita tak boleh nampak sebenarnya zara. Dalam tempoh 16 saat. 16 saat. Masa dia 16 saat keseluruhan dia. Kejap. Ada pelajar masuk lah. Okey. Okey, lepas itu lepas itu dia kata diberi zara itu bergerak dengan laju seragam 12 meter per saat. Memang laju seragam 12 meter per saat. Oh, laju seragam sini. Ini ini laju seragam dia 12. Ini 12. Oh, maksudnya V itu 12 lah kan? Laju seragam, laju dia 12. Okey, lepas itu selama 8 saat. Ya, 12 tolak 4. Memang 8 saat, betul. Kita boleh catat macam ini ya. Yang ini nanti boleh kita tahu juga 16 tolak 12, 4 saat belakang ini. Yang depan ini 4 saat. 4 tolak 0. Itu dari jumlah tempoh masa dia lah. Boleh nampak ke? Saya tengok dulu. Boleh. Okey. Contoh 11 kepada pelajar 11. Okey. Alright, sekarang nombor 1. Kita isi di bawah nombor 1. Nyatakan nilai V. V itu 12 lah. Sebab dia sudah beritahu kita laju seragam 2 meter per saat. So itu terus V lah. Okey, tunggu sekejap. Okey, you salin dulu, touch dulu . Okey, dah. Ada yang saya tanya soalan ke? Cikgu bagi terang sikit. Kelab. Kelab ke? Saya sudah yang paling, okey, saya buka lagi. Sebenarnya sangat terang sudah. Ada dia lebih terang sikit? Siapa yang tanya saya tadi ya? Jerome. Gelap sedikit. Masih gelap? Gelap. Masih gelap? Ya. Macam mana ini?
Nampak? 9 tambah 8. Ini okey kah? Okey. Okey, thank you. Kadang-kadang kena beritahu kalau gelap sebab ini boleh adjust dia punya kegelapan. Apa ini projector ini. Okey, V12 Yang kedua, dia nak cari kadar perubahan laju dalam 4 saat yang pertama. 4 saat yang pertama maksudnya garis pertama. Ini garis kita nak cari kadar. Cari kadar maksudnya cari apa? Cari kecerunan. Okey, saya lukis di sini ya. Ini garis dia. Okey, bawah ini koordinat 07. Atas itu 4, 12. V itu 12 ini kita nak cari kadar. Cari kadar bermaksud cari kecerunan. Okey, cari kecerunan Cari kecerunan. So kalau boleh kita tuliskan lukiskan garis itulah untuk memudahkan kita cari kecerunan dengan menyatakan koordinat dia sekali. Okey, lepas itu tulis kadar perubahan laju. Okey, ini sama dengan 12 tolak 7, Y2 tolak Y1 bahagi dengan S2 tolak S1, 4 tolak sifar. So 5/4 ataupun 1.25 unit dia meter per saat. Okey, ini dia. Okey. Sudah, yang ketiga. Kita cuba cari yang ketiga. Yang ketiga dia minta hitung jumlah jarak yang dilakukan oleh Zara itu. Oh, jumlah jarak. Jumlah jarak kita kena kira keseluruhan graf. Keseluruhan graf. Oh, ini banyak garis di sini. Ada berapa bentuk di sini ya? Mungkin kita tanya seorang bentuk dia ada berapa di sini. Jennifer Sia, ada berapa bentuk di sini untuk cari jumlah jarak ini? Kalau kita tengok balik graf yang diberi ini. 3. Ada berapa? Ya, 3. 1, 2, 3. Ada 3 bentuk. So saya cuba lakarkan 3 bentuk. Thank you, Jennifer. Okey, jadi saya cuba. Ini naikkan sikit lagi. Okey. Okey So 3 bentuk itu, yang pertama trapezium. Yang kedua segi 4. Yang ketiga segitiga. Ya, yang tengah semua tambahlah jarak Okey. Lepas itu baru kita isi. Nilai sebelah kiri ni 7 garis lari ini Sebelah kanan 12. Bawah itu 4. Yang segi 4 itu bawah itu 8, tinggi itu 12 sama. Lepas satu lagi tinggi sama 12, panjang tapak dia 4. Isi dulu nilai-nilai ini untuk cari luas. Okey, saya naikkan lagi. Okey, sekarang saya carilah trapezium yang pertama. Okey, 1/2 darab 7 tambah 12 darab 4. Okey, tambah. Yang kedua, segi 4 senang, 12 darab 8. Okey, tambah lagi. Segi 3.
segitiga saya guna segitiga 1/2 darab panjang tapak 4 darab tinggi 12. Okey. 3 tambah. Okey, lepas itu barulah kita jumlahkan. Sekaligus jumlah boleh. You nak pecah-pecah satu dulu pun boleh. Contohnya yang pertama berapa? Yang pertama ini, trapezium. 38. Oh, bagus. 38, Atika. Thank you. Yang tambah yang kedua? 96. Okey, 96. Bagus. Dan yang ketiga? Ada yang ketiga? Jessica. 24. Okey, Jessica keseluruhan. Jessica Long. Adakah awak? Boleh dengar suara cikgu? 158. Ya, 158. Yes, betul. 158. Okey, tuliskan 158. 158. Tulis 158 ini ialah meter. Okey. Meter. Betul lah. 158 jumlah jarak. So contoh inilah contoh soalan yang akan diuji ya. Ada cari V lah, cari kadar lah, cari jumlah jarak lah. Ini contoh soalan SPM lah. Okey, contoh soalan SPM. Dan yang keempat. Dia minta kita cari apa? Hitung laju purata keseluruhan perjalanan. Bagaimana hitung laju purata? Apa rumus laju purata? Mungkin boleh seorang beritahu saya laju purata? Rumus dia? Kita jumlah apa? Jumlah apa? Jumlah jarak bahagi jumlah masa. Bagus, Nur Hidayat. Jumlah jarak bahagi jumlah masa. Bagus. J itu jumlah, saya singkatan sajalah. Masa kalau awak tulis penuh, jangan tulis singkatan. Okey. Jumlah jarak, baru kita cari jumlah jarak kan 158. Ya, pakai saja jumlah jarak ni. Jumlah jarak 158 meter. Bahagi jumlah masa yang diambil. Kalau kita tengok graf itu dan dalam soalan pun dia ada nyatakan dalam tempoh 16 saat. Itu jumlah masa 16 saat. Bahagilah. Okey, so jawapan dia mesti meter per saat. Bukan muka surat meter per saat. Okey, so kita pakai kalkulator. Mungkin seorang tolong jawab Kita tanya Al-Mukris 4 Bestari. Al-Mukris. Mukris lepas bahagi berapa Mukris? 98. Apa dia? 9,8. Okey, boleh. Tapi kalau ikut kalkulator saya di sini 9.875. Kalau awak kata 9.8 salah. Sepatutnya 9.9. Kalau you nak punda boleh, tapi kena punda dengan betul. You tulis 9.9 betul. Kalau awak tulis 9.88 betul juga. Punda 2 tempat perpuluhan 9.88. Punda 1 tempat perpuluhan 9.9. Kalau tak tahu punda, tulis 9.875 sahaja. Okey? Itu keseluruhan soalan A ini. Okey, thank you. Mukrisa. Okey. Okey, so saya kecilkan.
Ya, ini nombor 1 hingga nombor 4 keseluruhan. Ini ya, kepada yang tak sempat saling itu, sekarang saya bagi 30 saat untuk lengkapkan. Lepas itu kita pergi bahagian B. Bahagian B. Bahagian B. Sudah? Boleh ya? Okey, kita pergi bahagian B. Ini graf lagi ya. Dia naik, maksudnya pecut. Lepas itu laju seragam. Lepas itu dia ngia pecut, turun balik. Tapi dia tidak berhenti ya, sebab dia tidak sampai pasti X. Dia tidak berhentilah, dia turun saja. Okey, so soalan dia. Okey, soalan dia. Raja menunjukkan graf laju masa bagi suatu zarah dalam tempoh 25 saat. So masa keseluruhan 25 saat. Diberi zarah, dia pakai zarah, itu bergerak dengan laju seragam. Laju seragam 21 meter per saat. Sekali lagi ini V ialah apa? 21 lah. Ini 21 meter per saat. So ini 21. So senang. Nombor 1 V itu 21 meter per saat. Tak perlu meter per saat, 21 saja pun cukup lah. Okey, itu yang pertama. Kemudian dia kata ini 8 saat dah. Okey, so ini 7 saat. Dan yang ini kalau kita kira 25 tolak 15, 10 saat. Boleh catat dulu nanti memang akan kita gunakan. Okey. Boleh Okey, saya naikkan. Okey. So, kita tengok yang kedua. Soalan yang kedua, dia minta apa? Dia minta hitung kadar perubahan laju. Kadar perubahan laju untuk 7 saat pertama. 7 saat pertama maksudnya garis pertama. Okey, garis pertama saya buat di sinilah. Garis dia, garis pertama ini naikkan. So, dari mana asalan 00. Garis penghujung satu lagi 721. So boleh catat di tepi supaya kita senang cari ya. Kadar itu maksudnya cari kecerunan kecerunan garis lurus. Ini sekali lagi saya buatlah kecerunan. So kecerunan 21 tolak 0, Y2 tolak Y. S2 tolak S1 7 tolak 0. So jawapan 3 meter per saat. 3 meter per saat. Ya. Itu kadar perubahan laju. Yang ketiga, cari jumlah jarak yang dilalui oleh zarah itu. Sama dengan soalan A tadi. Iaitu cari luas di bawah. Cari luas di bawah graf. Luas di bawah graf. Okey. So dia ada berapa bentuk kita boleh lukiskan? Ini kita tanya Nashita. Nashita ada? Nashita. Berapa bentuk kita di sini? Bahagian B, bahagian 3 ini. Ada 3 bahagian, betul. 3 bentuk. So kita cuba lukiskan yang pertama ialah segi 3. Yang kedua segi 4. Lakar lah, lakaran saja. Dan yang ketiga trapezium. Ini dia trapezium. So kita isikan nilai-nilai pada sisi dia. Yang bawah ini 7, yang tinggi itu V21 Ini pun 21. Yang bawah ini 8. Trapezium bawah ini 10, sebelah kiri 21, sebelah kanan dia baru 4. Ini ada. Dan jangan lupa tengah-tengah semua itu tambah. Mungkin saya bulatkan tambah itu supaya awak nampak jelas dia tambah. Okey, so lepas itu kita boleh kira, sudah boleh kira dia punya luas Okey, ini dia. Besar sikit supaya nampak. Okey, jadi kita kiralah 1/2 guna kurungan darab 7, darab 21. Kemudian yang kedua, senang, segi 4, 21 darab 8. Dan yang ketiga, 1
1/2 darab 21 tambah 4 darab dengan 10. Tutup. So kira 1 demi 1 lah supaya kita tidak silap. Okey, kira 1 demi 1. So yang pertama berapa? Mungkin seorang berikan saya jawapan. Apa kata kita minta Vanessa umbah 73.5. berapa? 73.5. Ya, 73.5. Okey, bagus. Okey, yang kedua macam mana? Vanessa, teruskan. 168. Ya, dan yang ketiga, teruskan saja. Kejap. Ya, Nazim 73.5 Nazim betul Okey. Vanessa satu lagi. Ataupun sesiapa boleh bantu dia. Berapa ini ya? Lester, berapa hasil taraf yang ketiga ni? Berapa jawapan yang ketiga ni? 30 kejap. 25. Ya, 125 betul. Kepada yang jawab saya itu siapa tadi? Vanessa kan? Siapa satu lagi? Elvina betul 125. Okey, keseluruhan? Keseluruhan. So kita mungkin boleh jemput keseluruhan. Tracy Majan. Tracy. 366.5. Ya, 366.5 ini ialah meter. Terima kasih. Betul awak. Okey Lepas itu yang keempat. Purata. Sama seperti tadi lah hitung purata. So saya guna warna purple ini. Okey, laju purata. Laju purata. Okey, so kita guna rumus jumlah jarak bahagi jumlah masa kan. So jumlah jarak kita sudah cari di nombor 3. 366.5 bahagi jumlah masa 25. Ini dalam saat, ini dalam meter. Okay. So kira berapa? Kira berapa? Mungkin kita minta seorang bagi kita jawapan. Muhammad Daniel Ashraf. Ya. Boleh buka mic awak lah. 14.66. 14.66 meter per saat. Bagus, tahniah. Betul. Itu dia. So saya cuba kecilkan supaya awak boleh nampak keseluruhan dia. Masih tak nampak semua. Okay, ini. Okay, ini A dan B ya. Okay, kepada yang tempat itu ini keseluruhan AB. Cuba. Boleh Okey. So kita pergi ke muka surat
Sudah? Sudah? Okey, kita pergi ke muka surat 11. Yang last ini. Okey, muka surat 11 C dan T ya. Kepada bahagian yang nanti kita tak sempat itu, awak buat sebagai kerja CD semua kalau boleh. Kalau sempat bagus lah. Okey, saya cuba besarkan saiz. Kita mungkin laju sikit. Okey. Bahagian C ya. Okey ya. Bahagian C. Ini ialah graf dia turun. Okey. Niat pecut. Lepas itu laju seragam. Lepas itu dia naik balik ya. Jumlah masa 20 saat. Ini laju dia meter per saat ya. Okey, ini graf dia. Raja menunjukkan graf laju masa bagi suatu zara dalam tempoh 20 saat diberi jarak yang diberi jarak yang dilalui oleh zara itu dalam tempoh 4 saat pertama. 4 saat pertama punya jarak ini luas ini jarak dia sudah bagi. Ini sudah bagi ya, iaitu 52. Dia sudah bagi 52 meter. Okey. Sekarang kita nak nyatakan laju seragam. Laju seragam. Okey, yang pertama laju seragam. Laju seragam kita tengok ini. Ini kawasan laju seragam berapa laju dia? 8 meter per saat. Jawapan 8 Okey, 8. Okey, baca daripada graf terus. Okey, yang kedua. Yang kedua, hitung kadar perubahan laju dalam 4 saat pertama. 4 saat pertama. Kalau kita nak hitung kadar perubahan laju, kita kena cari kecerunan kan? Tetapi kalau kita tengok garis ini, kita nak cari kecerunan 4 saat pertama garis ini garis ini. Tapi kita tidak tahu V tak tahu V tak boleh cari kecerunan sebab koordinat tak tahu. Koordinat ini saja kita tahu 48. Koordinat atas ini tak tahu. Kan berapa kosong berapa V kan? So kita kena cari dulu. Bagaimana nak cari ya? Dia ada bagi kita satu maklumat penting iaitu jarak 52. Dia kata ini bentuk ini luasnya ini sama dengan 52. Kita mula dari situ. Kita yang sebelah kiri ini V, sebelah kanan itu 8, yang bawah ini 4. Okey, dari situlah kita cari V ya. Okey, 1/2 darab ditambah 8 darab 4 sama dengan 52. Boleh pakai kalkulator terus boleh ya. Kalau nak lah. Okey, so ini 2, 1, 2, 2, 2, 4. So tinggal 2 V tambah 8 sama dengan 52. Pindah 2 ke kanan bahagi. So V tambah 8 sama dengan 52 bahagi 2. Ini 2. Okey, lepas itu cari V kan. V ialah 26. 8 pindah ke sini tolak. Okey, so V ialah 18. V 18. Okay, V18. Lepas itu baru kita cari ya dia punya kadar. So kita punya garis di sini dia turun bukit kadar. Okey, ini ialah tadi 0 V. V ialah 18. Titik satu lagi ialah 48. Saya tulis di sini ya. Cari kadar perubahan laju maksudnya cari kecerunan. 18 tolak 8 Y2 tolak Y1 bahagi S2 tolak S1 0 tolak 4. So jawapan dia negatif 2,5. Negatif 2,5 meter per saat per saat. So di sini bahagian nombor 2 ini ada 2 bahagian. Satu kita cari V dulu. Lepas cari V kita cari kadar perubahan laju. Baru boleh dapat. Sebab kita tak tahu nilai V ya. Tapi kita diberi jarak 52. So itu kita boleh cari V di sini ya. Okey.
Sudah? Ini nombor 2. Okey, nombor 3. Oh, panjang soalan ini ya. Nombor 3. Nombor 3 dia minta hitung kadar perubahan laju lagi. Tapi untuk 4 saat terakhir. Kadar perubahan laju 4 saat terakhir. So 4 saat terakhir kalau kita tengok balik graf ini dia. Ini garis akhir ini. So koordinat atas ini 20, V tadi 18 kan? 18. Yang bawah ini 16, 8. Ini ya dua koordinat. 16, 8. Atas 20, 18. Cari kecerunan. Cari kadar maksudnya cari kecerunan. Okey. So di sini saya teruskan Okey, so saya lukis di sinilah dia naik atas kan. Okey, so ini 20, 18. Yang ini 6, 8. Okey ya. Jadi kita tulis Y2 tolak Y1 18 tolak 8 bahagi 20 tolak 16. Okey. Y2 tolak Y1. So 10 per 4. Sekali lagi 2.5 meter per saat. Okey. Tapi positif. Memanglah garis itu menaik kan. Naik itu memang positif. Okey ya. Okey. Nombor 4. Nombor 4 saya buat di sebelah kiri lah sebab tak cukup. Kalau awak cukup teruskan. Ruang tak cukup saya buat di sebelah kiri dulu untuk ini nombor 4. Hitung jumlah jarak. Oh, jumlah jarak. Jumlah jarak maksudnya cari luas jumlah jarak. Apa bentuk di sini? Bentuk Elvina Enes Mbak Bestari. Berapa bentuk yang kita ada dalam graf itu? Untuk cari jumlah jarak kita perlukan berapa bentuk di sini? Elvina Enes 3, yes. Okey, yang pertama trapezium. Yang kedua segi 4 yang panjang ini. Dan yang ketiga sekali lagi trapezium. Okey, so ini tambah di tengah lah, tambah. Jadi kita cuba isikan nilai dulu Yang sebelah kiri ini 18, V itu kan. Ini 8, bawah itu 4. Yang ini 4, ini 8, tinggi dia. Yang bawah ini 16 tolak 4, 12. Yang ketiga trapezium 20 tolak 16, yang panjang tapak itu 4. Yang tinggi ini 8. Sebelah kanan V 18. Okey. Catatkan semua dulu. Ini garis lari garis lari. Ini garis lari Okey, cari luas sekarang. So luas dia. Okey, 1/2 darab 18 tambah 8 darab 4. Okey, ini yang pertama. Dan yang kedua 8 darab 12. Dan yang ketiga 1/2 darab 8 tambah 18 darab dengan 4. Kebetulan sama kiri kanan itu. Pertama dengan ketiga itu hanya kebetulan sama. Bukan setiap kali sama. Okey, berapa jumlah? Salah seorang kira untuk saya. Siapa ada juga ada jawapan dah? Belum. Kita minta polling. Apa jawapan? Ya, cikgu. Jap. 52. Okey, 52 betul. Okey. Thank you. Yang kedua Stewart. Stewart 16. Spencer.
16. 16. 8 darab 12, Boh. Ini yang tengah-tengah ini. 96. Ya, 96. Yang ketiga, Jessica S. Sampai Jessica. Yang ketiga. 52. 5. Okay, thank you. Dan akhir sekali, berapa jumlah keseluruhan Davian, jumlah keseluruhan 200. ya 200 dalam meter. Okey. Itu jumlah jarak keseluruhan. Jumlah jarak. Dan kita pergi yang kelima, laju purata. Oh, sekali lagi laju purata. Laju purata. Okey, dia sama dengan jumlah jarak bahagi jumlah masa lah. So, jumlah jarak baru kita cari tadi 200 meter. Okey. Berapa jumlah masa? Berapa jumlah masa yang diambil? Irene Priscilla 4 Bestari. Berapa masa diambil di sini? Ada tadi 20. sudah sebut tu. 20 saat, betul. Terima kasih. Dan akhir sekali, berapa jawapan dia? Laju purata. Nozrina 4 Bestari. Berapa akhir sekali? Berapa jawapan? Nozrina ada? Halo? Ui. Oh, 10. Ya, 10. Okey, ini keseluruhan untuk bahagian C sahaja. Bahagian D belum. Ini C sahaja. Nombor 1, laju seragam 8 meter per saat. Nombor 2, cari V dulu, V18. Lepas itu baru cari dia punya kadar perubahan laju negatif 2.5. Nombor 3, cari kadar perubahan laju 4 saat terakhir. So, ini 2.5. Sebab dia naik mah, tadi turun, so negatif. Naik dia positif, pecutan. Nombor 4, cari jumlah jarak 200 meter. Dan nombor 5, cari laju purata 10 meter per saat. Okey, jadi hari ini awak ambil gambar muka surat 10 dan 11. Satu murid per gambar. Muka 10, muka surat 11. Bahagian D itu anda cuba jawab dulu. Bahagian D cuba jawab dan kita akan sambung perbincangan kita pada hari Rabu, hari Selasa minggu depan. Hari Selasa. Minggu depan sediakan dengan buku teks. Kita akan guna buku teks minggu depan. Okey, so ada apa-apa lagi? Boleh kita buka kamera untuk ambil gambar? Ambil gambar aktiviti terakhir kita. Bolehkah? Jangan itu. Okey. Ya. Halo. Ya, semua ambil on your camera and then kita akan ambil gambar sebagai bukti. Okey, Jessica ada nampak. Siapa lagi? Nazim. Halo, cepat. Nanti awak ada kelas lain. Muhammad, ada Amira lagi, Hafizi. Sebab Nur Amira nak pindah kan, kita sebagai kenangan ambil gambar di sinilah. Ya, lepas ini ambil gambar muka surat 10, muka surat 11. Satu murid, dua muka surat. Ingat, satu murid, dua muka surat.
Saya tutup dia punya recording dulu.